Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi pada hari Jumaat ini kita dapat diberikan ruang oleh Allah, peluang oleh Allah untuk kita meneruskan, kita mencari hikmah, kita mencari perkaitan di antara pembukaan dan penutupan bagi setiap surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang beberapa surah pada juzuk yang ke-26 dan juga pada juzuk yang ke-27. Hari semalam, Alhamdulillah, kita telah pun membincangkan surah yang berada pada juzuk yang ke-26 iaitu surah Muhammad, dan kita juga dapat membincangkan tentang suratul Al-Fatih. Jadi pada pagi ini kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-26 iaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini, kalau kita mengingati kembali tentang tujuan surah Al-Hujurat adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita semua ini diberikan bimbingan supaya kita mempunyai akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna adalah merujuk kepada akhlak kita kepada Allah, kita berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berakhlak kepada semua manusia yang muslim dan tidak juga muslim. Maka surah Al-Hujurat ini adalah surah yang berkaitan dengan, maka orang yang beriman ini tidaklah boleh mengabaikan tentang adab-adab, ataupun kita namakan ia sebagai akhlak. Jadi itulah seberingkas tujuan surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat merupakan surah yang mengandungi 18 ayat. Jadi mari kita lihat apakah sudut pembukaan dan penutupan bagi surah Al-Hujurat. Jika kita lihat kepada pembukaan suratul Al-Hujurat, kita dapat mengetahui pada ayat yang pertama. Jadi kita ambil ayat pertama sebagai pembukaan sudut yang pertama surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang pertama ini merupakan perintah kepada orang yang beriman. Bahkan ia menjadi akhlak yang paling utama sekali, iaitu dalam kita buat sesuatu perkara, dalam perkara agama, dalam kita berkata-kata, dalam kita nak menentukan hukum, dalam kita nak mengkaitkan sesuatu perkara agama, maka kita tidak boleh mendahului Allah, mendahului Rasul. Maksudnya dalam kita berhukum, kena dahulukan dulu apa yang Allah kata, yang Rasul kata. Jangan kita dahulukan, jangan kita depan tinggalkan Allah dan Rasul. Maka pada ayat yang pertama, Allah menyebutkan tentang tidak mendahului Allah dan tidak juga mendahului Rasul. Okay, kita tengok ayat dia,
Okay, apabila kita baca ayat dia, tu tak akan nampak dengan lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhamanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah okay. Saya masuk balik 10 tuan-puan ya. Okey. Maaf tuan-puan ya, saya berada di kampung, jadi talian internet sangat lemah. Jadi kalau terputus sekali lagi, saya minta jasa baik dan tuan-puan untuk tunggu sekejap. Namun jika berlaku pengulangan terputus, maka kita kena tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. So moga-moga talian untuk internet wifi pagi pada yang saya gunakan ini, ia tidaklah mengganggu pengisian kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, sebelum tu tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak. Okey. Saya minta maaf ya sebab tak dapat nak buat live di FB kerana FB saya masih lagi bermasalah. Saya pun tidak tahu apa sebab dan musabab. Maka insya-Allah nanti kita kongsikan rakaman ini di page Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, kita teruskan. Tadi kita telah sebut pada pembukaan adanya perintah tidak melalui Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah. Pembuktian kalau kita di seorang yang beriman, maka apa-apa pun dahulukan Allah, dahulukan dulu Rasul. Apabila kita baca kepada penutup, kita lihat ayat yang ketiga terakhir, iaitu ayat yang ke-16. Kerana surah Al-Hujurat mengandungi 18 ayat. Jadi ayat 16 ni dah termasuk di dalam penutupan surah Al-Hujurat. Jadi penutup surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, Allah Taala ni dia sentiasa tahu adakah kita beriman atau kita tak beriman. Ataupun kalau kita nak kait dengan pembuka tadi, Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah ni dia sentiasa mengetahui adakah kita ni mendahului Allah ataupun tidak mendahului Allah. Kita mendahului Rasul ataupun tak mendahului Rasul. Jadi ayat 16 ini, kalau kita gabungkan dengan pembuka ayat 1 tadi, maka ayat 16 ini ayat yang mengingatkan kita bahawasanya apa saja perintah Allah,
apa yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan, maka Allah mengetahui adakah kita lakukan atau kita tidak lakukan perintah tersebut. Jadi kita lihat pada ayat nombor 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad. Kata kepada siapa? Kata kepada orang Arab Badui. Kata kepada manusia ketika itu, orang Arab Badui ini, kata pada mereka, patutkah, bukan sebenarnya patutkah kamu memberitahu kepada Allah tentang agama kamu? Okay. Ada orang yang dia baru masuk Islam, ada orang dia memeluk Islam. Jadi mereka ni cepat-cepat mereka mengatakan bahawa mereka telah beriman. Kalau kita nak tengok ayat nombor 16 ni kaitannya, tuan-tuan kenalah merujuk kepada ayat-ayat yang sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan nak faham lagi ayat 16, tuan-tuan kena rujuk ayat nombor 14. Tuan-tuan kena rujuk ayat nombor 14. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan ataupun mushaf, tuan-tuan lihat muka surat 517. Muka surat 517, nanti tuan-tuan tengok pada ayat nombor 14, tuan-tuan akan jumpa ayat yang Allah Ta'ala telah menegur orang Arab Badui. Mereka ni Islam, tapi mereka ni belum lagi sempurna imannya. Tapi mereka berkata mereka telah beriman. Betul kalau kita baca ayat nombor 14, kita akan jumpa perkataan Arab tu. Qalatil a'rabu amanna. Kalau kita baca ayat 14, orang Arab Badui ni berkata, kami telah beriman. Mereka berkata mereka dah beriman. Lepas tu Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka, tak boleh cakap kamu ni beriman. Tapi kamu cakap, walakin qulu aslamna. Tetapi yang tepat, kamu kena kata, kami telah menjadi orang Islam. Maknanya telah memeluk Islam. Tapi iman tu belum lagi sempurna. Okey, jadi tak patut kamu mengatakan bahawa kamu ni dah beriman dengan sempurna. Okey, itu pada ayat 14. Maka pada ayat nombor 16 ni, Allah Ta'ala memberikan lagi tunjuk ajar bahawasanya, okey, kamu tak patut kamu katakan kamu dia beriman. Mari Allah kata, tidak patut kamu nak mengaku kamu ni, kamu tak patut kamu cakap tentang agama kamu. Agama kamu. Kenapa dengan agama kamu? Okey. Apabila Islam, kan Islam tu adalah agama. Okey. So dalam Islam, kalau kita betul Islam, beragama Islam, maka kita perlu kita perlu tunaikan apa yang Allah perintahkan. Jadi tuan-tuan kena lihat pada ayat nombor 15. Kalau kita tengok pada ayat nombor 15, tuan-tuan akan mengetahui tentang orang yang dia sanggup mengorbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit supaya nak tuan-tuan faham tentang ayat nombor 16 ni. Okay, ayat nombor 16 ni kita jadikan dia sebagai penutup bagi ayat yang pertama. Okay, jadi ayat ni dia tentang apa? Tentang agama kita, cara kita beragama. Maka Allah bagi tahu
Sedangkan Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi, ayat nombor 16 ni, kita kaitkan dengan pembuka bahawasanya Allah Ta'ala ni dia tahu tahap pengamalan agama kita semua. Siapa yang taat, siapa yang taat separuh, siapa yang taat sepenuhnya, siapa yang ikut perintah Allah dengan sempurna, siapa yang ikut sebagainya, itu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kita dah dapat dia punya perkaitan pembuka dan penutup. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas dengan apa yang kita bincangkan pada pembuka dan penutup sudut yang pertama. Okay, jadi kita lihat kepada sudut yang kedua. Bentuk yang kedua, kita masih lagi ambil ayat yang pertama. Masih lagi ayat pertama, sama macam bentuk yang satu tadi. Tapi kita nak fokus, ambil ayat di belakang dia. Kalau kita ambil ayat nombor 1 dekat belakang sekali ni, kita ambil dekat sini. Innallaha sami'un alimun. Kita nak ambil yang di hujung. Kalau kita tengok pada ayat yang pertama, Allah menyebutkan dua namanya dan sifatnya yang mulia. Apa dia yang pertama? Allah tu dia maha mendengar. Okay. Lepas tu Allah tu dia maha apa? Maha mengetahui. Sami', Allah tu maha mendengar. Alim, Allah tu maha mengetahui. Okay, jadi pembukaan surah Al-Hujurat dibuka dengan Allah memberitahu kepada kita tentang Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Itu dekat pembuka. Okay, sebab tu saya letakkan dekat tajuk ni yang ini. Okey, cuba kita tengok penutup dia. Kalau kita tengok pada penutup, Allah Ta'ala mengulangi, memberitahu tentang namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Okay, jadi penutup ni, kita ambil dua ayat. Kita masih lagi gunakan ayat yang ke-16 dan kita ambil ayat terakhir sekali, ayat nombor 18. Okay, tuan-tuan akan dapat pertambahan maklumat dan mengukuhkan apa yang telah dibincangkan pada ayat yang pertama. Okay, mari kita lihat ayat dia. Ayat 16 dulu. Ayat 16 tadi kita dah baca, tapi kita nak ambil penutup belakang dia. Kita ambil dekat sini. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui. Okey, tadi kita jumpakan pada ayat pertama Allah tu sami'un alimun. Betul tak? Okey, kita jumpa. Tapi pada ayat yang pertama Allah hanya memberitahu dia itu maha mengetahui saja. Tetapi apabila kita baca ayat penutupan, ayat 16, ada pertambahan macam mana Allah tu dia mengetahui. Ada pertambah dekat belakang dia. Wallahu bikulli syai'in. Rupa-rupanya Allah tu dia maha mengetahui. Maklumat tambahan dia apa? Akan setiap sesuatu. Bukan dia tahu separuh. Bukan dia tahu 80%. Kalau kita baca ayat pertama tadi, Allah tu dia maha mengetahui. Okey, betul, kita beriman pada pembuka, pada ayat pertama tadi. Tapi kalau kita tengok pada penutupan ini mengukuhkan lagi tahap pengetahuan Allah itu akan setiap sesuatu. So kita akan dapat makna yang lebih sempurna. Kalau tadi alim saja, dekat sini alim yang dikaitkan dengan bikulli syai'in. Kan setiap sesuatu. Okay.
Apabila kita lihat ayat nombor 18. Okay, kita tengok ayat nombor 18. Apabila kita baca ayat nombor 18, ada pengukuhan tentang Allah tu dia maha mengetahui. Diulang sekali lagi tentang dia tu mengetahui dekat ayat innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan Allah tu dia mengetahui segala rahsia bumi. Dekat sini kita jumpa Allah tu mengetahui. Tetapi dekat ayat 18 ni penutup dia mengukuhkan lagi tahap pengetahuan Allah pada ayat pertama tadi. Kalau ayat 16 Allah mengetahui akan setiap sesuatu. Kalau ayat nombor 18 kata Allah tu dia mengetahui akan segala rahsia langit dan rahsia bumi. Jadi kita dapat belajar, tahap Allah mengetahui ni sangat sempurna. Akan setiap sesuatu, segala rahsia langit dan segala rahsia bumi. Okey. Lepas tu Allah memberitahu kepada kita ada penambahan maklumat. Okey, ada nama Allah yang lain pula. Bukan nama Allah yang lain. Maksudnya ada penambahan ada pengukuhan maklumat yang Allah kata wallahu betul dia ada penambahan maklumat. Wallahu basirun. Allah tu dia maha melihat bima ta'malun, apa yang kamu lakukan. Dekat mana penambahan maklumat bagi nama dan sifat Allah dekat sini. Kita jumpa dekat sini. Nama Allah yang berikutnya adalah Allah tu basirun. Allah tu maha melihat. Tuan-tuan, tengok kan betapa kita dapat melihat fungsi penutup ini. Bukan sekadar kita nak dapat maklumat yang sama, bukan sekadar nak tahu susunan kesesuaian dia, tetapi pada susunan itu kita dapat melengkapkan lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar dekat sudut yang kedua tadi tentang nama Allah yang maha mendengar dengan maha mengetahui. Dan lepas tu pada penutup ni Allah kukuhkan macam mana Allah tu maha mengetahui. Lepas tu ditambah pula dengan satu lagi nama dan sifat Allah yang mulia, iaitu Allah maha melihat. Jadi kalau kita mengetahui, kita meyakini tentang tiga nama Allah yang mulia dan sifat Allah yang mulia ini, Allah tu maha mendengar, Allah maha mengetahui dan Allah tu maha melihat, maka seharusnya kita menunaikan segala perintah Allah dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ni surah yang banyak perintah. Terutama perintah jangan buat, jangan buat, jangan buat. Contoh ayat yang famous dalam surah Hujurat ni, contoh jangan nak mengumpat orang. Al-Hujurat lah. Tapi apabila kita baca pembuka dan penutup ni, Allah tegur kita. Kalau kita termasuk orang yang retap mengumpat tu, maka Allah tegur kita. Sedap mulut kau je kau nak mengumpat orang. Kau mengumpat orang. Kan? Tapi kau tahu tak Allah tu dengar apa yang kau cakap. Kalau kau tak cakap pun, kau tulis. Kan? Allah maha melihat apa yang kau tulis. Lepas tu Allah tu dia maha mengetahui. Betapa buruknya akhlak kamu. Nampak? Jadi kesan daripada belajar pembuka dan penutup ni, moga-moga kalau kita nak kaitkan dia dengan tadabbur ayat, kita akan dapat maklumat seperti itu.
Sebab tu surah Al-Hujurat tu surah yang mengajar kita jaga etika sosial kita, adab kita bersama masyarakat. Yang suka sangat sangka buruk banyak tu, adalah Hujurat Allah tegur, Allah larang. Suka sangat cari salah orang, cari kelamat orang, Allah tegur, Allah ingatkan. Itulah intipati sedikit sebanyak surah Hujurat dengan kita mengkaitkan pada sudut pertama dan sudut yang kedua bagi suratul Al-Hujurat. Okey, alhamdulillah kita selesai bagi surah Al-Hujurat. Okey, ada yang bertanya, kenapa saya tak buatlah DFB kerana saya punya FB saya pun tak tahu apa sebab saya tak sempat nak godek-godek lagi. Godek tu maksudnya saya pun tak faham kenapa dia tak boleh nak linkkan. Tak apa, insya-Allah nanti saya cuba carilah. Jadi rezeki siapalah yang dapat ikut Zoom, dia dapatlah belajar. Yang ikut FB tu tak apa, nanti tengok rakaman kemudian hari. Okey, kita teruskan dengan surah Qaf. Okey, ada pertanyaan tak bagi surah Hujurat? Okey, kita pergi kepada surah Qaf. Okey, surah Qaf dalam Quran, kejap ya. Sekejap tuan-tuan. Okey. Surah Qaf, surah yang masih lagi berada pada juzuk yang ke 26. Kita dah masuk surah yang ke-50. Surah Qaf, surah yang mengandungi 45 ayat. Okey, tujuan surah Qaf adalah Allah nak kemukakan bukti-bukti Allah menjadikan hari kiamat. Dia ada persamaan macam surah Yasin. Kalau surah Yasin, Allah nak paparkan bukti-bukti. Tapi bukti itu dikaitkan dengan menghidupkan orang yang dah mati. Tapi dekat surah Qaf ni, dia umum. Sedang situasi di hari akhirat tu. So Allah paparkan bukti-bukti ya Allah ni berkuasa boleh menjadikan hari kebangkitan. Itu tujuan ringkas bagi surah Qaf. Mari kita lihat pembukaan dan penutupan bagi surah Qaf. Pendek saja pembukaan dan penutup ni kita hanya bincang tentang satu bentuk saja. Pembukaan surah Qaf. Kita terus ambil pada ayat yang pertama. Kita dapat mempelajari pada ayat pertama Allah menegaskan tentang Al-Quran itu adalah Al-Majid, yang mulia. Al-Quran adalah sebuah kitab yang mulia. Mulia dekat sini, kalau baca ayat pertama, perkataan Al-Majid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Qaf adalah huruf abjad, huruf Qaf. Wal Qur'ani, demi Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Yang Al-Quran ini, ciri dia apa? Sifat dia Al-Majid, yang mulia. Itu dekat pembukaan. Cuba kita lihat kepada penutupan. Penutup, kita ambil ayat terakhir sekali. Ayat 45, Allah menutup ayat yang ke-45 surah Qaf ini dengan Allah mengulangi tentang Al-Quran. Tetapi Allah mengulangi tentang Al-Quran di sini, Allah Ta'ala nak memperincikan tentang apakah bentuk Al-Majidnya Al-Quran itu. Kalau kita kata Al-Quran itu sangat mulia, mulianya Al-Quran itu boleh kita lihat pada penutupan surah Qaf ayat 45. Allah menerangkan Al-Quran yang mulia itu ada bertujuan sebagai peringatan.
penghormatan. Nah, bukan sekadar Quran tu mulia kerana dia adalah kalam Allah, kita kena hormat Quran tu, tak boleh buat main-main dengan ayat Quran. Bukan sekadar tu saja. Bukan sekadar Quran tu nak letak tempat yang tinggi. Kadang-kadang ada orang balut Quran tu cantik-cantik, kan letak manik-manik mutiara-mutiara kadang-kadang, kan. Bukan tu saja. Tetapi Al-Quran ini kena dijadikan sebagai mengingatkan diri kita, supaya kita ada perasaan takut pada Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan tujuan surah Qaf, maka sepatutnya Quran ini dijadikan untuk takutkan diri kita tentang hari kiamat. Jadi kita baca ayat 45. Kita akan berjumpai Allah mengatakan, fadzakir, maka berilah peringatan. Peringatan dengan apa? Ini adalah perintah Allah kepada Nabi SAW. Perintah apa? Ya, ingatkan tentang apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Sebab tu kita nak ingatkan orang, nak bagi nasihat pada orang, kita gunalah Al-Quran. Sebab itu memang fungsi Al-Quran turun. Bukan baca aja. Tapi kita perlu bagi nasihat pada orang, bagi teguran. Jadi nak bagi teguran dengan apa? Maka kita gunakan Al-Quran untuk menegur orang. Kalau kita sebut Hujurat tadi, kalau kita nak tegur orang, kata tak, jangan ngumpat, jangan cari salah orang, jangan sangka buruk pada orang, gunakan Al-Quran, gunakan surah Al-Hujurat. Okay. Tapi pada ayat ni, antara yang kita nak ingatkan manusia dengan Quran ini apa? May khafu wa'id, kepada orang yang takut kepada janjiku. Apa janji Allah? Ya Allah berjanji banyak di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita kaitkan dengan surah-surah sebelum ini, antaranya Allah janji akan datangnya hari kiamat. Allah janji akan memberikan ancaman buruk bagi siapa-siapa yang tak mahu beriman, memperolokkan Al-Quran, meninggalkan kebaikan dan sebagainya. Jadi, sangat sesuai jika kita gunakan Al-Quran ini untuk menakut-nakutkan manusia tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ke kita takut? Ya, kita perlu takut. Kalau tak takut, orang takkan buatlah perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia tak takut pada Allah. Sebab tu perlu perasaan takut ini, satu nikmat yang perlu ada pada kita. Sebab tu kita kena minta kepada Allah mengurniakan kepada kita perasaan apa? Perasaan takut. Kerana kalau kita ada takut kepada Allah, itulah yang kita takut tak buat apa yang Allah perintahkan. Kita takut Allah murka kita kalau kita langgar larangan Allah. Okay, itu adalah pembukaan dan penutupan bagi surah Qaf. Ada satu lagi. Maafkan saya tertinggal satu lagi. Okey. Surah Qaf ini kita tengok sudut yang kedua. Sekejap. Okey. Okey, kita tengok sudut yang kedua. Bismillah. Okey. Sudut yang kedua, kita gunakan ayat nombor 3. Kita gunakan ayat yang ketiga bagi surah Qaf. Okey. Pembukaan pada ayat yang ketiga, Allah menyebut tentang ada manusia ni, dia kata apa? Impossible. Dia kata mustahil kiamat ni ada. Dia kata mustahil. Mustahil orang yang hidup, orang yang dah mati menjadi tanah, hancur tubuh badan dia, dia akan hidup semula. Mustahil.
Kita nak tahu tak macam mana perkataan mustahil itu digunakan di dalam Al-Quran? Kita kena bacalah keseluruhan ayat nombor 3. Okey. Tengok ayat nombor 3. Allah kata apa? Idza mitsna wa kunna turaba. Ini adalah orang-orang yang orang-orang kafir lah. Kan mereka kata apa? Mereka bertanya, idza, adakah? Dia kata, mitsna, setelah kita mati, mitsna ni setelah kita mati, wa kunna, dan kita menjadi tanah. Maksudnya dia kata, iya ke? Kalau dah mati, lepas tu jadi tanah, maksudnya apa? Kita akan hidup kembali. Mereka kata apa? Dzalika raj'un ba'id. Mereka kata pada Allah apa? Ini suatu penggembalian yang jauh. Maksud dia kata nak kembali hidup balik tu. Oh, no. Dia kata mustahil sangat, mustahil boleh hidup kembali. Okey, dia kata macam ayat mustahil lah. Okay, jelas tak? Okay, itu dekat pembukaan. Cuba tengok dekat penutup. Dekat penutup, Allah jawab balik ayat 3 ni. Oh, korang kata mustahil ya. Tengok ayat penutup dia. Allah kata apa? Tengoklah ayat nombor 42 sampai 44. 42 dengan ayat nombor 44, Allah memberikan jawapan dia. Allah kata apa? Ayat dia, lah nak hidupkan semula ni, senang sangat. Nampak tak? Penutup lawan dengan pembuka. Kalau pembuka kata, mustahil. Penutup kata, tak mustahil lah. Tak mustahil pun kata Allah. Bahkan apa? Lah, senang berbenar nak hidupkan semula. Cantik susunan dia, pembuka dan penutup. Kita tengoklah ayat 42 sampai ayat nombor 44. Kita akan jumpa Allah Ta'ala kata. Okay. Saya tak bacalah keseluruhan dia. Tapi tuan-tuan boleh bacalah dekat situ. Cerita tentang Allah kata, ayat 42 tu, Allah kata, dzalika yaumul khuruj. Hari masing-masing keluar dari kubur. Maksudnya hiduplah kan? Daripada kubur. Lepas tu Allah Ta'ala ceritalah. Allah Ta'ala ni, dia menghidupkan manusia. Dialah mematikan dan dia menghidupkan kembali. Lepas tu Allah kata, macam mana manusia ni akan hidup dan keluar? Allah belah kubur tu. Ledah dah dibelah, dah hidup, manusia buat apa? Akan berkumpul. Mereka akan berhimpun. Tapi kalau nak berhimpun tu, Allah Ta'ala kata apa? Dzalika hasyrun alaina yasir. Dzalika hasyrun alaina yasir. Allah kata, mudah je bagi kami nak melakukannya. Nampak? Kalau ayat 3 kata susah sangat, mustahil. Ayat 44 kata senang sangat nak hidupkan, nak kumpulkan. Okay, itulah penutupan bagi surah Qaf. Okay, saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas dan tuan-tuan nampak, tuan-tuan lebih lagi nak makin banyak belajar ni, tuan-tuan semakin jelas tentang apa yang kita dapat setelah kita belajar pembuka dan penutup. Kita dapat ada maklumat yang maklumat yang apa yang memberikan kelengkapan. Kita dapat maklumat yang sempurna. Kita dapat maklumat tambahan dan sebagainya. Baik, kita terus pergi kepada sudut yang ketiga. Ada satu lagi. Ya, kejap. Mana saya kata pendek tadi? Oh ya. Tiga ada tiga. Maafkan saya. Sebab nota ni saya buat dia semalam. Okey. Kita tengok ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7.
ada kaitan, ingat ya, ada kaitan dengan hari kiamat. Ada kaitan dengan tujuan surah. Okay. Allah menyebut tentang penciptaan langit dan bumi. Allah sebut langit dan bumi. Okay. Kita tengok ayat 6 hingga 7. Okey, kalau kita baca ayat 6, Allah menyebut tentang langit. Okay. Allah menyuruh orang-orang yang tak percaya, yang kata mustahil boleh hidup balik tu, Allah Ta'ala suruh mereka tengok langit tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau mereka kata, kalau dah mati, hidup semula, mereka kata mustahil. Sebenarnya mereka telah mempelikirkan siapa? Mereka telah merendahkan Allah lah. Mereka seolah tak percaya Allah dia berkuasa. Jadi Allah Ta'ala pun tunjukkan kekuasaan dia. Oh, nak tengok sangat kekuasaan. Tak percaya kekuasaan Allah tu, antara yang Allah suruh tengok yang boleh nampak jelas kekuasaan Allah, Allah suruh mereka tengok apa? Tengoklah langit yang ada di atas kepala mereka. Lepas tu ayat nombor 7, Allah suruh mereka tengok bumi pula. Allah kata, wal arda. Cubalah tengok bumi tu. Macam mana kami bentangkan luas bumi ni. Jelas tuan-puan. Apa perkaitan sebut langit dan bumi? Sebab kita dah belajar dah sebelum ni bahawa langit dan bumi ini dua makhluk yang jelas terang bahawasanya tiada yang menciptanya melainkan Allah. Hatta orang kafir pun dia tahu ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Lagi satu, jelas boleh nampak langit dan bumi. Okey, jadi pada langit dan pada bumi ini nampak kekuasaan Allah, jelas kekuasaan Allah. So kalau dah mengakui Allah tu berkuasa, kenapa tak mengakui kekuasaan Allah pada menghidupkan sebelum manusia dah mati? Okey, itu dekat pembuka dia. Cuba kita tengok dekat penutup. Penutup, kita ambillah ayat nombor 38. Pada ayat 38, Allah mengukuhkan lagi apa yang telah dibincangkan pada ayat 6 dan 7, iaitu penciptaan langit dan bumi. Tapi tu tak kena baca keseluruhan ayat tu. Kita jangan tengok sekadar tajuk yang saya letak dalam kotak ni, jangan. Nanti tu tak akan nampak macam sama je. Kita nak menampakkan dia takkan ada ayat yang sama berulang. Tetapi kalau dia berulang sama pada ulang topik. Tapi dia akan ada perincian, dia akan ada penambahan dan sebagainya. Kita tengok ayat nombor 38. Jadi Allah mengatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan, dekat sini nak menciptakan apa? Langit dan bumi. Serta apa-apa yang ada di dalam keduanya dalam 6 hari. Dalam tempoh 6 hari. Yang penting, kita nak dapatkan, Allah kata, nak cerita langit dan bumi ni, senang ke Allah kata, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allah kata, kami tak penat pun. Kata Allah, tak susah pun nak ceritakan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Topik sama, bincang tentang langit dan bumi. Tetapi penutup ni menambahkan lagi kekuasaan Allah. Sebab tadi kita katakan, oh, hebatlah Allah Ta'ala ni cipta langit dan bumi. Jadi, tapi nak tambahkan lagi keagungan Allah, hebatnya Allah ni, kena baca penutup. Jadi dekat penutup, Allah kan ketika dia cipta langit dan bumi ni, Allah Ta'ala tak ada sebarang mengalami kepenatan pun. Tidak ada. Apatah lagi kalau nak hidupkan balik manusia ni. Lagilah tak ada apa-apa pun. Kan kepenatan yang Allah akan alami. Allah tak pernah pun sedikit ada penat. Kita jangan salah faham. Oh, jadi Allah ada penat juga ke? Tak ada. Allah ni sempurna.
tapi nak bagi faham pada manusia. Sebab manusia faham kelemahan kita manusia, makhluk adalah penat. Susah. Jadi Allah tidak ada sebarang yang susah pada cipta langit dan bumi. Okey, jelas tuan-tuan dan puan dekat pembuka dan penutup. Okey, kita pergi kepada surah Az-Zariyat. Okey, suara saya masih dapat dengar dengan baik ya tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan boleh ikut dengan baik kan? Line saya okey tak? Okey Ustaz, jelas semua. Okey, alhamdulillah. Saya berada di utara sebab alhamdulillah semalam saya sampai. Alhamdulillah jalan Allah memudahkan. Memudahkan alhamdulillah. Jadi saya menggunakan wifi Celcom. Jadi kalau ada gangguan mohon maaf Okey, kalau saya dekat KL saya guna Unify. Jadi di kampung ni saya memang bergantung kepada mobile Celcom lah. So moga-moga Allah memudahkan urusan kita. Okey, kita pergi kepada surah Dzariyat. Okey, surah Az-Dzariyat. Okay. Surah Az-Dzariyat merupakan surah yang kita masih lagi juzuk yang ke-26, tapi dia ada sikit 27. Jadi surah Az-Dzariyat ni surah yang dia cover 2 juzuk. Juzuk 26 sikit, lepas tu juzuk 27 juga. Okey, jadi kita dah masuk juzuk 26 dan nak pergi juzuk 27. Hari ni 27 Ramadan. Malam tadi hujan kan? Hujan malam tadi daripada saya ke KL nak buka puasa. On the way berjalan hujan. Cuba tengok matahari kat luar. Lailatul Qadar kot malam tadi. Malam ke-27. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Okey, mungkin malam yang berikutnya. Okey, jangan abaikan penghujung Ramadan. Okey, kita masuk surah Az-Zariyat. Okey, Az-Zariyat ni surah Az-Zariyat ni surah yang mengandungi 60 ayat. Ada 60 ayat. Okey. Jadi kalau kita nak ingat balik Az-Zariyat ni, surah Az-Zariyat ni dia dikaitkan dengan rezeki sebenarnya. Surah Az-Zariyat dia dikaitkan dengan rezeki. Kenapa? Kerana Az-Zariyat ni dia dikaitkan dengan angin dan juga dia dikaitkan dengan angin. Jadi tuan kena rujuk kembalilah pada nota nama dan tema surah Az-Zariyat. Kita telah terangkan panjang lebar tentang Az-Zariyat. Dia sangat berkaitan dengan angin. Kan kita tahu angin kan dikaitkan dengan apa? Dengan hujan. Sebab Az-Zariyat itu sendiri maksudnya angin yang menerbangkan. Angin menerbangkan. Jadi hujan ini yang nak menggerakkan awan dikaitkan dengan angin. So, dia dikaitkan dengan rezeki. Kenapa dengan rezeki? Maka kalau tuan baca keseluruhan 50 ayat, 60 ayat surah Dzariyat, Allah sebenarnya nak terangkan kepada kita, Allah lah sumber kepada rezeki yang kamu dapat. Rezeki tu kalau kita kata kalau zaman dulu kan sangat terkenal dengan tanam-tanaman. Jadi kalau menanam kan dalam tanah. Lepas tu keluarlah benih dia bercambah. Akhirnya keluarlah batang, daun, jadi dahan kan contoh. Jadi sebenarnya surah Dzariyat ni sebenarnya Allah nak kaitkan bahawasanya Allah inilah yang menjadi pembangkit kepada hidup semula. Seperti mana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki kepada kita semua. Okay, ini penerangan ringkas bagi surah Al-Hujurat. Okey. Dia tanya saya selit sikit ya. Malam tadi saya balik, alhamdulillah tak jam. Tak jam tu kereta
taklah terlalu banyak, tak ada. Dia normal. Saya balik tu normal. Saya bertolak jam lepas isyak. Okay. Lepas tu sampai dalam pukul 1 lebih, dekat pukul 2 lah. Berhenti sekejap macam tu, pembelahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memudahkan. Okey, kita pergi kepada ni, kita sambung kepada pembuka dia. Okey, surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni saya ambil satu je. Sebenarnya Zariyat yang satu. Okey, satu sudut je Zariyat ya. Okey, surah Az-Zariyat ni kita ambil pembuka pada ayat 5 dan ayat 6. Kenapa kita ambil ayat 5 dan 6? Kenapa tak ambil ayat 1, ayat 2? Okey. Ayat pertama sampai ayat nombor 4. Dia berkaitan dengan Allah bersumpah. Allah bercerita tentang Allah bersumpah dengan angin tu. Sebab tu kita tak gunakan ayat 1, 2, 3 dan 4. Tapi yang penting kita ambil apa yang Allah nak tegaskan pada sumpah tu. Itu ayat 5 dan ayat 6. Jadi ayat 5 dan ayat 6 ni Allah nak menegaskan bahawa hari membalas segala amal-amal manusia itu adalah pasti. Pasti. Kepastian berlakunya hari pembalasan. Jadi baca ayat dia. Kita baca ayat 5. Innama tu'adu nala sadaq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan. Ingat tak tadi kita baca ayat terakhir surah Qaf. Kan Allah kata gunakan Quran untuk mengingatkan manusia tentang sesiapa yang takut dengan janji Allah. Jadi dekat penutup surah Qaf tu Allah letakkan pada awal pula surah Az-Zariyat tentang janji. Allah kata sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu pasti benar, kata Allah. Wa inna dina lawaqi'. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti akan terjadi. Waqi'. Pasti akan terjadi. Pembalasan tu hari pembalasan yang ad-din. Macam kita baca Fatihah tu kan. Maliki yaumiddin. Ad-din dekat sini adalah hari pembalasan. Jadi waktu kita baca dekat pembuka ni kita dapati Allah terang kata hari pembalasan pasti terjadi. Okey, jadi kita tengok penutup dia. Kita terus kepada ayat yang ke-60. Kita ambil ayat last sekali. Ayat terakhir sekali surah Az-Zariyat, ayat 60. Allah Ta'ala mengukuhkan tentang ayat 5 dan 6 tadi. Tapi di sini Allah kata apa? Allah menyebut tentang hari yang telah Allah janjikan itu. Ni hari yang telah dijanjikan. Okey, tapi dekat sini kita jangan bergantung penuh pada tajuk yang saya letak kat sini. Okey, tapi kita kena baca ayat dia ada perincian dia. Kenapa dengan hari dijanjikan? Kalau dekat ayat 6 Allah kata hari pembalasan tu pasti terjadi. Maksudnya akan ada nanti hari kita dihisap oleh Allah. Buat baik dapat baik ke, buat buruk dapat buruk ke. Allah kata membalas amal ni pasti terjadi. Okey, dekat penutupan Allah nak menerangkan hari pembalasan tu dia terjadi. Lepas tu Allah menerangkan dengan lebih lanjut apa yang berlaku kepada orang yang dia buat keburukan dekat dunia. Masa dekat dunia dah diingatkan dah dekat dia. Allah bagi tahu dah hari pembalasan tu akan datang, akan ada. Surah Qaf sebelumnya dah terang dah. Bukti akan hidup balik semula, dihimpunkan nanti. Tak mustahil lah. Himpun tu senang lah. Nak himpun tu buat apa? Nak dibalas lah. Nak bagi balasan.
Jadi Allah terangkan ayat nombor 60. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Allah kata, maka celakalah bagi orang kafir. Kita nampak tak? Allah menerangkan waktu hari pembalasan tu datang, apa yang berlaku kepada orang kafir. Allah kata fawailul. Allah kata mereka akan mendapat kecelakaan. Bila mereka akan mendapat kecelakaan tu? Pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Seolah-olah ayat 60 ni kata, hari yang telah dijanjikan kepada mereka pada ayat yang ke-6. Sebelum tu. Nampak kita dapat penutup dengan pembuka dia. Masya Allah. Dia ada saling perkaitan pembuka dan penutup. Bukan sekadar topik sama hari yang dijanjikan. Bukan sekadar bincang tentang ni. Tapi ada perincian. Pada hari pembalasan yang janji itu, apa yang berlaku? Akan ada manusia yang mendapat kecelakaan. Bagi siapa? Bagi orang yang kafir. Okay. Kita dah sampai kepada ayat yang ke-60 surah Ad-Dhariyat. Dah selesai? Okey. Dah habis surah Ad-Dhariyat? Okey, jom kita pergi kepada surah yang berikutnya adalah surah Tur. Kita dah masuk 27 juzuk 27. Kalau ayat 60 ni tuan-puan ya, ayat 60 surah Az-Zariyat, kita sudah pun berada pada juzuk yang ke-27. Okay, jadi kita teruskan dengan surah yang berikutnya adalah surah At-Tur. Surah At-Tur mengandungi 49 ayat. Kalau siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh buka muka surat 523. Surah At-Tur. Okey. Surah At-Tur, tujuan dia, Allah nak menerangkan tentang wahyu yang Allah turunkan adalah benar. Okey. Wahyu tu adalah benar. Okey. Kalau dia benar, okey, apa maklumat yang penting pada wahyu yang benar itu adalah hari akhirat. Maksudnya Al-Quran ni benar isi kandungannya. Kan? Kalau kita belajar 6,236 ayat, itu semua wahyu dari Allah. Benar dari Allah. Tapi dalam 6,236 ayat tu apa perkara yang penting? Antaranya adalah hari akhirat. Penting tak hari akhirat? Ya, inilah hidup kita sebenar. Betul tak? Siapapun kita, apa pun kita, latar belakang kita siapa, betul tak? Tapi kita semua akan pergi pada satu tujuan. Betul tak? Laki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, orang biasa ke, orang luar biasa ke, betul tak? Semua akan pergi ke mana? Pergi ke akhirat. Masa depan kita adalah akhirat. Okay, jadi itu pengenalan. Kita kata penerangan ringkas lah bagi surah At-Tur. Okay, jadi kita terus pergi kepada bentuk bagi surah At-Tur. Okay, hanya ada satu saja yang saya nak kongsikan pada pagi ni. Okay, surah At-Tur, kita tengok kan, dia dimulakan tentang kejadian hari kiamat. Ingat tak penutup surah Az-Zariyat tadi pasal apa? Kita ingat macam ayat 60 Az-Zariyat pasal hari yang dijanjikan tu macam tamat dekat situ je. Tetapi apabila buka surah baru, surah At-Tur, Allah buka apa yang Allah tutup dekat surah Az-Zariyat. Kalau surah Az-Zariyat penutupnya tentang
hari pembalasan yang Allah janjikan tu, maka dekat pembuka At-Tur dia ulang balik isu penutupan surah Dariyat. Jadi kita nampak dah dia punya hubung kait susunan surah. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Kita akan belajar 114 surah hubung kait antara satu sama lain. Kita akan lebih nampak lagi tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Okey. Secara tak langsung kan, orang baca Quran ni dia nak cari apa sebenarnya? Kenapa nak tadabbur Quran? Nak cari apa sebenarnya? Antara dia sebenarnya, dan kita banyak jumpa kan, hari kiamat. Hidup tu di hari kiamat. Betul tak? Benda yang paling besar nak hidup kat hari kiamat, hidup yang hakiki. Kita dapat rahsia ni pada pembukaan dan penutupan. Okey, jom kita baca ayat 6 dan ayat nombor 11. Okey, tengok. Ayat 6 sampai 11. Tapi saya bawa semua ayat dia. Okey, cuba tengok dekat sini. Okey. Pembuka dan penutup ni sebenarnya begini. Allah nak menyebut tentang situasi apa yang berlaku. Maksudnya dekat pembuka ni Allah nak menceritakan tentang ni. Allah nak menceritakan tentang macam mana kiamat ni dia berlaku. Apa kejadian pada hari kiamat tu. Okay, kita mulakan daripada ayat nombor 6. Kenapa nak mula ayat nombor 6? Kenapa tak mula ayat pertama? Ayat pertama sampai ayat nombor 5 Allah bersumpah dengan beberapa perkara. Okay. Jadi yang paling penting adalah kenapa Allah sampai bersumpah? Jawapan dia pada ayat 6 sampai 11 ni lah. So sebenarnya Allah bersumpah 5 ayat yang pertama surah At-Tur adalah nak menegaskan tentang beberapa kejadian hari kiamat itu. Okay, kita tengok ayat 6. Ayat 6 Allah menyebut tentang wal bahri masjur, dan demi lautan yang panas meluap-luap. Dia panas meluap-luap ni sebenarnya walaupun dia termasuk dalam sumpah, tapi Allah nak cerita dah nanti dekat hari kiamat antara yang nak berlaku permulaan kiamat, laut tu akan panas meluap-luap. Laut yang kita sekarang boleh mandi, rasa sejuk, tapi waktu nak berlaku kiamat, laut tu akan panas. Lepas tu Allah mengatakan inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti berlaku. So azab ni pasti berlaku khususnya di hari akhirat. Okey, jadi apabila azab tu datang, dia pasti akan ditimpa kepada sesiapa yang patut dapat. Allah mengatakan malahu min dafi'. Tak ada siapa pun yang dapat menolaknya. Okey. Kemudian Allah menceritakan apa lagi yang berlaku. Kena baca ayat nombor 9 dan 11 tu. Okey, tapi dekat sini saya ulang ayat 9 kan. Dekat sini terjemahan dia ada tapi ayatnya tak ada. Tolong potong Ni, terjemahan ni dia dekat ayat sebelah dia. Okey, kita tengok ayat dia. Okey, kita tengok dekat ayat sebelah dia. Allah mengatakan yauma tamurus samaa'u mawra. Kata pada hari langit bergoncang. Langit bayangkan. Langit bergoncang. Bayangkan. Kita kan bumbung rumah kita kalau rumah kita atap tu dia jadi bumbung. Kalau dunia ni bumbungnya adalah langit. Jadi kalau langit ni bergoyang dengan sekeras-kerasnya, apa akan berlaku? Lepas tu gunung gandang dia bergerak. Dulu kita tengok, ada gunung Kinabalu ni. Contoh kan. Mana gunung tu pergi tak, sebenarnya dia bergerak. Bergerak tu maksudnya dah hancur. Tak ada dah, orang nampak tak ada. Sebelum ni kan depan mata kita besar gunung tu. Kita tengok dari jauh nampak gunung tu. Tapi mana dia pergi? Dia bergerak, sebenarnya dia dah Allah Ta'ala hancurkan. Bergerak tu maksudnya tak ada dekat situ dah. Okey, lepas tu Allah mengatakan fawailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Ini maknanya pembukaan surah At-Tur, Allah menceritakan tentang situasi kejadian yang berlaku
permulaan kiamat dan semasa hari kiamat itu. Itu dekat pembukaan. Cuba tengok dekat penutup. Waktu kita baca dekat penutup ni sebenarnya Allah Ta'ala menerangkan. Kan tadi Allah membuka dengan, kan tadi Allah kata celaka siapa-siapa yang mendustakan kan. Maka dekat penutup ni sebenarnya kalau orang yang tak percaya kiamat ni, apabila dia faham, gunung boleh hancur, langit yang kita faham stabil, dia boleh bergoncang, laut yang sejuk selama ni kita boleh mandi, dia meluap-luap keluar api. So kalau orang yang dia faham, dia akan jadi apa? Dia akan jadi takut. Oleh kerana itulah pembuka surah At-Tur tu, apabila kita baca penutup, digunakan pembuka tadi adalah untuk menakut-nakutkan bagi orang yang mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran. Kita baca ayat 44 hingga 47. Okey. Jadi kita bacalah. Jadi kita akan lihat ayat 45 ni Allah menyebutkan. Ataupun kalau tuan-tuan nak tulis dekat penutup ni, kita boleh kata penutup ni adalah sambungan penceritaan kejadian di kiamat. Boleh juga. Boleh juga. Kan kalau kita baca seolah-olah macam ayat nombor 6 sampai nombor 9 ni macam yang tu je ke peristiwa hari kiamat. Kalau kita baca dekat penutup, tak, ada sambungannya. Dekat mana? Dekat penutup. Ataupun kita boleh jadikan penutup ni adalah sebagai ancaman kepada orang yang mendustakan. Jadi kita tengok ayat dia. Allah mengatakan, ayat 45, Allah mengatakan, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ. Allah kata, biarkanlah mereka, sampailah mereka jumpa hari yang padanya mereka akan dibinasakan. Jadi, rupanya penceritaan kiamat tadi dekat penutup ni dijadikan sebagai untuk menakut-nakutkan mereka. Allah kata, pada hari itu, mereka tak boleh dah nak buat apa-apa. Mereka tak akan dapat dah pertolongan apa-apa pada ayat nombor 46. Dan pada ayat nombor 47 dalam surah At-Tur, Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka pada hari kiamat tu, kata Allah, ada lagi azab selain daripada azab yang sebelum ni yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan nak kata apa azab masih ada azab selain itu, kita kena bukalah ayat yang sebelum 45 tu. Kalau kita baca ayat nombor 44, sebab ni ayat 45. Kita kena baca ayat nombor 44, kita akan jumpa Allah Ta'ala nak memberikan mereka apa? Gumpalan-gumpalan awan yang jatuh daripada langit. Allah ugut mereka. Nanti akan datang gumpalan-gumpalan yang akan jatuh dari langit. Iaitu sebenarnya Allah mengancam di dunia. Tapi di akhirat ada lagi azab-azab yang lain. Itulah penutupan bagi surah At-Tur. Jadi pembuka dan penutup surah At-Tur menceritakan tentang peristiwa hari kiamat, dan hari kiamat ini dijadikan pada penutupan untuk menakut-nakutkan orang kafir. Takutkan dia sudah apa? Mereka akan binasa nanti pada hari itu. Mereka tak akan dapat sebarang manfaat, mereka tak dapat sebarang pertolongan, dan ada azab-azab yang lain. Okey, habis pada penutup. Okey, jadi mari kita lihat surah An-Najm. Suratul Najm. Okey, surah An-Najm ini, Suratul Najmi, surah bintang,
mengandungi 62 ayat. Okey, kita dah masuk juzuk yang ke-27 surah An-Najm. Okey, bintang ni sebenarnya surah bintang ni dia punya kata kunci ya. Surah bintang ni dia sebenarnya Allah nak mempertahankan wahyu yang Allah turunkan kepada semua para nabi. Itu sebenarnya turun surah An-Najm. Okey. Ni kebenaran semua wahyu satu, lepas tu ni kebenaran ajaran-ajaran pada wahyu yang disampaikan dari dulu. Okey. Itu penerang ringkas bagi surah An-Najm. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut An-Najm itu kenapa, apa cerita dia sebaliknya, maka kena lihat pada nota, nama dan tema surah. Okey, mari kita bacakan, tengok pada pembukaan dia. Okey. Ya. Okey. Bentuk yang pertama pembukaan surah An-Najm ni, Allah menyebutkan apa ni, yang ni Allah nak mempertahankan apa yang Nabi sampaikan sebenarnya adalah wahyu. Apa yang disampaikan tu maksudnya adalah apa yang Rasulullah sampaikan dari mulutnya itu adalah wahyu dari Allah. Kita tengok ayat 2 sehingga ayat nombor 4. Okey. Kenapa tak ambil ayat pertama? Ayat pertama Allah bersumpah dengan bintang. Nanti kita akan lihat kenapa Allah bersumpah dengan bintang idza hawa. Nanti kita akan tengok. Okey. Jadi kita tengok ayat 2 hingga 4. Kalau kita baca ayat 2, Allah mempertahankan Rasulullah ni daripada macam-macam orang tuduh Nabi. Orang kata Allah mempertahankan Nabi. Allah kata ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu tu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya. Sebab ada orang menuduh Nabi ni sesat. Jadi Allah pertahankan Nabi ni. Nabi ni tak sesat lah. Dia bukan orang yang keliru. Tak. Lepas tu Nabi Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Dia tak cakap pun sesuatu mengikut hawa nafsu dia. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tapi apa yang dia kata tu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Okay, itu dekat pembuka surah An-Najm. Mari kita lihat penutup dia. Kalau kita lihat penutup bagi bentuk yang pertama, okay. Jadi kita tengoklah ayat 56 hingga ayat nombor 61. Okay. Allah mengulangi semula tentang apa yang Nabi sampaikan itu sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Okay. Kalau Nabi sebut itu wahyu dari Allah, dia bukan cakap ikut hati dia, bukan ikut hawa nafsunya, tetapi dia adalah wahyu dari Allah. So wahyu dari Allah tu korang semua nak kena buat apa? Nak buat apa wahyu tu dari Allah tu yang Nabi sampaikan tu? Okay, sebab itu dekat sini kita letakkan tajuk ringkas dia. Okay, wahyu Al-Quran adalah untuk mereka ini jadikan sebagai peringatan. Apa saja Nabi cakap dia adalah wahyu. Jadi jangan main-main. Jangan kita dengar tapi tak nak ikut. Jangan. Tak sama macam orang lain cakap dengan apa yang Rasul katakan. Jadi kita lihatlah ayat 56 sampai 61. Okey, cuma dalam ayat ni saya ambil ayat 56 saja. Saya ambil ayat mula-mula. Yang lain-lain tu total boleh bacalah tentang apa bentuk-bentuk peringatan tu. Tapi kita ambil yang mula-mula je nak ayat 56. Allah kata apa? Hadza nadhirun. Ini ialah pemberi peringatan. Ini apa? Nadhir kan? Nadhir kan ancaman. Merujuk kepada wahyu Al-Quran.
minan nuzuril ula. Okey, Allah kata peringatan tu untuk apa? Allah kata adalah di antara jenis-jenis peringatan yang telah lalu. Maksudnya Allah mengingatkan tentang wahyu Al-Quran ini dijadikan sebagai apa? Nadhir. Sebelum ni pun dah ada rasul-rasul dulu memberi nadhir. Peringatan. Datang Nabi pun berikan juga peringatan. Wahyu Al-Quran ini sebagai nadhir. Jadi kita dapat hubung kait dia. Kalau Nabi itu berkata-kata tidak ikut hawa nafsunya, ia adalah wahyu dari Allah, maka wahyu dari Allah itu patut digunakan untuk apa? Jadikan wahyu itu untuk sebagai apa? Peringatan kepada kita, amaran dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat pada saya ada bawa ayat lebih, tapi saya nak kaitkan dia dengan kita nak kaitkan dia dengan sudut ni. Kita nak kaitkan dia dengan sudut orang yang mengabaikan wahyu Al-Quran. Dalam masa yang sama nak mempertahankan wahyu itu, apa yang Nabi sampai itu benar-benar dari Allah. Jadi Allah mengatakan, afamin hadzal hadithi ta'jabun. Allah kata, maka apakah kamu merasa hairan terhadap kata-kata Al-Quran ini? Okay. Wa tadhakuna wa la tabkun. Dalam masa yang kamu boleh mentertawakan pula apa yang Nabi sampaikan dan kamu tidak mahu menangis. Sepatutnya kita takutlah. Kan takut apa ancaman dari Allah, apa azab dari Allah, peringatan. Kalau kita baca Al-Hujurat tadi, ya Allah, banyaknya lah dosa kita ngumpah orang, buka cari salah orang, sangka buruk pada orang kan. Jadi kita baca Quran ini, ya Allah, macam mana dah hadapan dengan Allah kan. Jadi kalau orang beriman tu dia akan rasa berat sangat. Kita rasa takut pada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita. Okey, kita teruskan dengan bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua Suratul Najm. Allah sebut tentang bintang-bintang yang terbenam. Kenapa dengan bintang terbenam? Tengok yang pertama. Allah kata, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang ketika dia terbenam. Kenapa? Apa maksud yang terbenam? Okey. Nak tahu jawapan dia? Tengok penutup. Kita cuba kalau tetap tengok penutup, tetap akan jumpa. Okey. Terbenam. Okey, tetap akan jumpa. Kenapa terbenam? Kita tengok ya jawapan dia. Ayat 1 kita ambil ayat last sekali. Kita tengok penutup ayat nombor 62. Okey, betul tak An-Najm ayat 62? Ialah ayat last sekali. Kalau kita baca ayat akhir, kita akan jumpa Allah perintah sujud dan beribadah untuk Allah je. Baca ayat dia dulu. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Itu penutup. Apa berkaitan dengan pembuka? Apa berkaitan dengan ni pembuka yang ni bintang terbenam? Tapi ayat akhir kata sujud pada Allah. Nak sujud pada bintang ke? Bukan. Simbolik kepada bintang ini sujud kepada Allah, dia terbenam. So terbenamnya bintang ni dikaitkan dengan tanda seperti dia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita tak jumpalah perkataan demi bintang ketika dia sujud. Tak adalah perkataan dia sujud tu. Tapi pergerakan bintang. Kan? Terbenam dia. Kita dah tak nampak dia. Takkan dia ada kat situ tapi dia terbenam. Macam matahari. Kalau kita belajar tentang matahari, kan, kalau maghrib je, kalau dia nak terbenam je matahari tu, dia jumpa Allah. Ada dalam hadis yang sahih. Dia jumpa Allah, dia tanya pada Allah, macam mana nak buat ni? Allah dia tanya, macam mana ni? Aku nak keluar daripada timur, terbit di barat macam sekarang ke? Itu yang Allah kata, okey, nanti pergilah timur lah balik, terbitlah daripada timur, terbenam di barat. Maknanya semua makhluk Allah ni dia sujud pada Allah. Dia akur pada Allah. Tunduk pada Allah. Maka nampak pada bintang. Jadi kita tengok dekat penutup Allah kata sujudlah kepada Allah. Ibadahlah hanya kepada Allah. Maka salah satu makhluk yang sujud adalah bintang. Sebab ada orang sembah bintang. Tapi rupanya bintang sembah Allah. Okay. Itu dekat pembuka dia kita nampak. Okay, saya nak buat pembuka yang satu lagi. Penutup dia sama. Kita akan guna satu penutup, ayat 62. Tapi dekat pembuka tu, saya nak ambil pembuka yang lain. Kita nak ambil ayat 19-20. Kita akan jumpa ada orang dia menyembah berhala-berhala. Ayat nombor 19 hingga ayat nombor 20. Okay, itu dekat pembuka dia. Okay, tengoklah ayat dia. Ada orang menyembah Al-Lata, 3 patung yang besar ni. Al-Lata, Wal-Uzza, wa Manata. Ni patung-patung yang mereka sembah. Okey. Tapi apa kaitan dengan penutup? Penutupnya Allah Ta'ala kata apa? Kita baca tadi kan? Janganlah sujud pada Al-Lata, janganlah sujud pada Al-Uzza, janganlah sujud pada Manat. Jangan beribadat pada Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Jadi dekat penutupnya Allah Ta'ala kata apa? Yang patut diagungkan sujud siapa? Fasjudu lillah. Jawapannya adalah pada Allah je. Bukan pada Al-Uzza, bukan pada Manat, bukan pada Al-Lata. Tapi pada Allah. Jadi kita nampak penutupan dia. Kalau pembukanya menyebut ada yang sujud bukan kepada Allah, penutupnya perintah sujud hanya kepada Allah. Okay, kita dah habis surah An-Najm. Jadi kita nak pergi satu surah lagi. Akhir sekali. Kita nak pergi surah Al-Qamar. Untuk pengisian pada pagi ni, kita ambil surah Al-Qamar. Okey, tapi belum selesai lagi juzuk 27. Tapi kita tengok surah Al-Qamar dulu. Boleh tuan-tuan puan? Lah surah akhir ni untuk pagi ni. Surah Al-Qamar. Kalau Najmi bintang, Al-Qamar bulan. Jadi kalau sebut sebenarnya bukan bulan bintang. Kita sebut bintang bulan. Lepas susunan surah dia, surah bintang dulu. Baru surah bulan. Tak apalah mana-mana pun. Okay, tengok. Al-Qamar. Al-Qamar ni dia adalah bulan. Kenapa dengan bulan? Ingat, kalau surah bintang tadi, tuan-tuan tulis dekat Quran tu, sujud dia kepada Allah dengan cara terbenam. Kalau bulan pula, dia nak menunjuk kepada apa? Bulan ni sebenarnya, surah bulan ni adalah surah yang Allah nak menyebut tentang kebinasaan orang yang mendustakan hari kiamat. Setelah jelas terbukti depan matanya bahawa kiamat itu memang sudah dekat. Okey. Itu penerangan ringkas bagi suratul Qamar. Okey, kerana lebih jelas kita tengok kepada pembuka suratul Qamar. Okey, surah Qamar ni pendek saja. Tuan jangan bimbang. Ada berapa sudut ni? Okey. Ada okey. Ada 2 ke 1 ni sekejap.
Oh, satu je. Okay, satu sudut saja. Satu bentuk je. Okay, surah Al-Qamar, kita ambil ayat pertama. Okay, ayat pertama ni tuan-tuan ingat ke sini. Ayat pertama dia berkaitan dengan tanda kiamat tu nak datang. Macam mana tanda dia? Okey. Pada ayat nombor 7 dan 8, peristiwa masa kiamat tu berlaku. Nampak tak beza? Ayat 1 cerita tentang tanda kiamat tu nak datang. Kalau ayat 7 hingga 8, masa kiamat tu datang, apa peristiwa yang akan berlaku. Okay, jadi kita lihat kepada ayatnya dulu. Okay, ayat 1, Allah kata, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sa'at, itu telah dekatnya kiamat dan bulan terbelah. Ini salah satu tanda kiamat adalah bulan kita nampak memang dah terbelah. Memang ada nampak bulan tu dia macam seperti terbelah. Di zaman Nabi yang belah dia dengan mukjizat dia. Okey. Kemudian kalau kita baca dekat ayat 7 dengan ayat 8, Allah menyebutkan waktu kiamat tu datang. Allah cerita apa situasi dia. Allah Ta'ala kata, Allah mengatakan, ada pandangan manusia ketika tu, tertunduk dia. Takut dia, rasa hina dia sampai dia tak nak tengok tu, tertunduk dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata mereka ni umpama belalang yang berterbangan. Kenapa jadi seperti belalang? Mereka nak pergi, ada malaikat panggil nak pergi tempat berhisap, tempat berhimpun. Semua akan pergi. Lepas tu Allah cerita hari tu jadi apa dekat orang kafir. Orang kafir kata apa? Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Dia kata hari ini adalah hari yang susah. Inilah hari yang paling susah sekali. Okey. Itu pada pembuka kan. Cuba tengok dekat penutup dia. Okey, penutup Allah menyambung. Kalau boleh tulis dekat penutup ni, Allah menyambung lagi cerita tentang peristiwa di hari kiamat. Kalau kita baca dekat ayat dekat pembuka tadi, kita jumpa tentang Allah bagi tahu nanti mereka bangun daripada kubur, mereka hidup, mata mereka tertunduk, mereka rasa susah sangat hari kiamat tu. Tapi adakah sekadar itu situasi di hari kiamat? Maka tengoklah pada penutup. Maka penutupnya memperincikan lagi, nak tahu apa lagi yang berlaku di hari kiamat. Penutup surah Al-Qamar ini memberikan jawapan. Okay, ayat 47 sampai ayat nombor 55. Okay, nak tahu apa situasinya? Okey, mula-mula Allah mulakan menyebut tentang orang yang berdosa dulu. Apa jadi dekat dia orang? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang yang berdosa. Ini Allah memulakan mencerita tentang hari kiamat nanti. Ingat tak tadi pada ayat yang mereka kata habis, hari ni hari yang paling susah. Jadi pada ayat penutup Allah mengulangi apa yang mereka kata susah tu. Allah sebut orang berdosa. Jadi kita kena bacalah keseluruhan dia. Sebab saya hanya bawa 47, 48. Apa yang susahnya mereka tu? Orang berdosa ni kenapa diseret mereka ke dalam api neraka? Apabila kita baca ayat 54 pula, Allah menyebut lawan kepada al-mujrimin tadi adalah al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kenapa nak orang bertakwa ni? Kalau yang pertama tadi diseret dalam api neraka dengan mukanya, tertiarap di bawah mukanya, maka kumpulan yang kedua, muttaqin, Allah kata mereka berada di dalam beberapa sungai dalam syurga. Lepas tu dekat mana? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di tempat tinggal yang sangat bahagia di sisi Tuhan yang memiliki segala-galanya. Jadi kita dapati
penutup bagi surah An-Najmi ini. Surah Al-Qamar ini fungsi dia sebagai apa? Memperincikan apa yang telah dimulakan pada pembukaan surah Al-Qamar. Itu kita mendapat faedah daripada melihat kepada penutupan. Okey, maka selesailah surah Al-Qamar. Tapi kita belum habis lagi juzuk 27. Kerana juzuk 27 masih ada lagi surah Ar-Rahman. Lepas tu ada surah Al-Waqi'ah. Lepas tu ada satu lagi surah Al-Hadid. 3 lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-27. So 3 surah ni nak belajar bila 3 surah ni? Sebab besok hari Sabtu dah masuk hari ke-28. Juzuk 28 Ramadan. Ayat dia banyak tau, surah banyak. Dekat juzuk 28 tu memang tak sempat untuk kita bincang. Jadi cara dia macam mana? Okey. Boleh tak kalau malam ini kita ambil setengah jam je. Bermula 10.30 sampai 11. Kita sambung lagi 3 surah. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dengan Al-Hadid. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Malam Boleh, ni Ustaz. kita ambil dah 10.30 tu, maksudnya kalau semayang 8, 3 tu, 10 kadang dah selesai kan. Okey, 10.30 ni kira dan lah insyaAllah. Okey, so kita mula 10.30. Kita buat kelas tambahan malam ni sebab kita nak kejar supaya kalau boleh 30 Ramadan tu kita dah belajar juzuk yang ke-30. Okey, jadi bermula malam ni kita dah kena ada kelas tambahan malam. Setengah jam je, 30 minit. Kita akan masuk 3 surah Al-Rahman, Al-Waqi'ah dengan Al-Hadid. Nanti saya maklumkan dekat Telegram. Dan dekat page Akademi Tadabbur tak dapat nak dimaklumkan sebab tadi nak buka FB tu. Okey, ada mana-mana persoalan, pertanyaan? Saya harap tuan-tuan jelas apa yang telah kita pelajari, tuan-tuan dapat sesuatu, tuan-tuan nampak bahawa susunan Al-Quran ini sangat menarik, kan, menambahkan maklumat kepada kita, mentafsirkan lagi ayat-ayat yang ada pada pembukaan dan sebagainya. Baik, ada apa pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi malam ni 10.30 sampai 11 je. InsyaAllah sempat. Setengah jam tu sempat untuk habiskan 3 surah untuk kita tamatkan juzuk yang ke-27. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.